Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. So hari ini saya akan bagi explanation berkaitan dengan capital allowance hire purchase transaction. So kalau awak refer dekat kita punya exercise, exercise 1 sampai exercise 5 adalah merujuk kepada capital allowance yang biasa. Yang biasa saja. Tetapi untuk exercise 6, ianya masih lagi capital allowance, tetapi dia punya transaksi tu adalah asset acquire through hire purchase transaction. Apabila kita bercakap pasal hire purchase ni bermaksud awak beli aset tersebut secara installment. Installment ni bermaksud ansuran lah. Ansuran mudah, installment. So normally untuk soalan capital allowance, installment tu kita akan beli aset melalui installment. Aset tu biasanya adalah kereta, kereta sahaja. Biasanya soalan akan beritahu kereta je lah. Alright. So tanpa membuang masa, kita tengok exercise 6. Exercise 6. Step pertama adalah awak tengok dekat punya soalan exercise 6. Awak baca soalan lah. Kalau tak baca, nak buat macam mana kan? On 1st August 2017, a Honda CR-V not for commercial use. This one dia cakap not for commercial use. Kat sinilah function restriction. Ini adalah function restriction. Dalam restriction saya dah bagi tahu. Untuk restriction dia akan tengok kepada harga kereta. Harga kereta. Kalau kereta itu melebihi harga kereta, let's say cost of car. Kalau dia melebihi 150k, so kita akan restrict kepada 50k sahaja. Kalau harga kereta tu kurang daripada 150k, kita akan restrict kepada 100k sahaja. Inilah function restriction. Kita akan kira berdasarkan jumlah kos harga kereta tersebut. Bila masa nak pakai 50k, 50,000, bila masa nak pakai 100,000. Nanti kita tengok. Cuma yang not for commercial use ni, commercial use ni bermaksud awak menggunakan kenderaan tersebut untuk kegunaan perniagaan, untuk menjalankan perniagaan. Contohnya kereta tu digunakan untuk mengangkut barang, menghantar barang ataupun mengangkut penumpang. Penumpang tu bermaksud pekerja, bukan pengarah, bukan manager, bukan board of director. Kalau dicakap kereta tu khas untuk pengarah, untuk director, pengarah tu bukan penumpang tau. Kereta tu bukan digunakan untuk urusan perniagaan. Tetapi kalau dicakap kereta tu digunakan untuk membawa pekerja, itu adalah commercial use. Jangan risau, soalan akan mention commercial use ataupun non-commercial use. Tapi kalau soalan cakap untuk director, itu adalah bukan commercial. Not for commercial use, was bought on hire purchase. Dia cakap hire purchase. The cash price of the car was 110,000. Ini harga kos. So kalau awak tengok dekat harga kos, dia adalah di bawah 150k. So kalau 150k, so restrictionnya adalah 100k. Alright, nanti saya akan ajar lah macam mana nak pakai 100k ni. And a deposit 25,000, yang ni deposit. Was paid on 1st August 2017. Installment payment is 2,100 per month for 48 month. Commencing ni bermaksud bermula pada 1 September 2011.
Okey, kat sini dia cakap dia beli kereta tu pada bulan Ogos, pada bulan 8. Okey, dan installment okey bermula pada bulan 9 September. Bermaksud dia start bayar angsuran installment pada bulan 9. So untuk kira bulan untuk tahun 2017 jangan ambil bulan 8. Ambillah bulan 9. Kita akan kira tarikh commencing installment tersebut. Okey, soalan akan mention bila dia start bayar installment. Okey. Alright, so kat sini cakap dia start bayar bulan 9 Okay, then on 30 March 2019, the motor vehicle was sold for 85,000. Okay, pada 2019, motor vehicle tersebut, Honda tersebut, dia telah jual pada harga 85,000. Okay, the rate of annual allowance is 20%. The business close its account on 31st December every year. Okay, sekarang ni soalan nak minta awak kira capital allowance untuk Honda CR-V. Okay, boleh Okay, melalui hire purchase transaction. Okay, so kita tengok kepada dia punya solution. Okay, macam biasa, format capital allowance, hire purchase macam capital allowance biasa sahaja. Okay, okay, first at all, awak akan tulis Honda CR-V, dia punya cost adalah 110. Okay, so kat sini bermaksud dia kurang daripada 150k So kalau dia kurang daripada 150,000 dia punya cost, so restrictionnya adalah sebanyak restriction adalah 100k. Okay, restriction adalah 100k. Right. Okay, so kita tengok dia punya cara pengiraan. Okay, yang pertama kita akan tengoklah dia punya tempoh period For the period of 1st August 2017 until 31st December 2017. Kenapa ambil 31/12? Sebab dia close account pada 31/12. Okay, so kira lah 1 bulan 8 sampai 31 bulan 12. Okay, 2017. Ini adalah mewakili tahun 2017 Okay, ini adalah mewakili tahun 2017. This one. Okay, so kita kira. Okay, first awak akan tulis deposit. Okay, this one. Deposit. Okay, deposit sebanyak 25,000. Seterusnya, awak akan tambah dengan monthly installment. Okay, untuk monthly installment, jangan pergi ambil soalan direct awak kena kira. Okay, saya dah bagi formula dekat dalam format tu. Okay, cara nak kira adalah awak ambil cost of Honda tu 110,000. Awak tolak dengan deposit. Deposit adalah 25,000. Awak bahagi dengan jumlah bulan untuk installment. Soalan akan bagi tahu. Semua maklumat ni soalan akan bagi tahu, jangan risau. Awak kira saja. Cost awak tolak dengan deposit. Awak bahagi dengan jumlah pembayaran installment tu berapa bulan. Okey. So awak bahagi, awak akan dapat 1771. Okey. Okey, kalau awak tengok dekat soalan, dia dah bagi installment bulanan kan? Okey, jangan guna installment yang soalan bagi. Okey, kenapa? Kerana installment yang soalan bagi tu dia termasuk dengan interest, faedah. Okey, so kita tak nak kira interest. Kalau kita kira interest, jumlah installmentnya akan jadi banyak sebab termasuk interest. So kita tak nak kira interest. Okey, so maknanya kita kena kira sendirilah. Okey, so awak akan dapat 1771. Awak akan darab dengan bulan untuk seterusnya lah. Seterusnya pada tahun 2017.
Okey. So dekat sini lah function bila kita start bayar installment tu. Okey, soalan cakap kita start bayar bulan 9. Saya kira lah. 9, 10, 11, 12. Sama dengan 4 bulan kan? Saya dah harap lah 1771 darab 4. Saya akan dapat 7084. Settle. Okey. So dekat hire purchase dia akan ada QE. Okey. Macam mana nak kira QE untuk car ni? Okey. Nak kira QE, qualifying expenditure, awak akan ambil jumlah deposit, awak akan tambah dengan installment. So awak akan dapat 32084. Okay, ini adalah dia punya qualifying expenditure. Okey. Alright. So tak habis lagi. Okey, dah dapat QE, barulah awak kira dengan initial allowance. Okey. So tolak initial allowance. Initial allowance untuk car adalah 20%. Okey, awak akan darab dengan QE. This one adalah QE yang awak kira tadi lah. Okey, 20% darab dengan QE, awak akan dapat 6417. Letak dalam bracket lah. Sebab kita akan tolak nanti. Okey, settle initial allowance. Kita akan kira annual allowance. Sama juga 20%. Kalau ikut table, annual allowance adalah sebanyak 20% untuk kereta. Okey, darab dengan QE. Okey, awak akan dapat sama saja 6417. Okey, so macam biasa 32084 tolak dengan 6417 initial allowance, tolak dengan 6417 annual allowance, awak akan dapat 19250. Ini kita panggil residual expenditure. Okey, residual expenditure mewakili 2017. Okey, soalan cakap sampai 2019 kan? Okey, so tak habis lagi. Seterusnya, kira pula untuk tahun 2018. Macam biasalah, for the period of 1 bulan 1 2018 sehingga 31 hari bulan 12 2018. Yang ini mewakili 2018 punya tahun. Okey, macam biasa. Kita akan dapatkan dia punya residual expenditure. Awak akan ambil daripada tahun sebelum ni lah. Tahun 2017. So, carry forward sahaja. Okey. So 19250, this one ni awak ambil daripada previous year. Then macam biasa, okey, awak akan tambah dengan monthly installment. Okey, tambah dengan monthly installment lagi. Okey, so nak tambah dengan monthly installment, awak ambil yang awak kira tadi, jumlah installment bulanan tadi 1771. Awak akan darab dengan 12. 12 ni bermaksud 12 bulan lah. 12 bulan. Di mana awak kira start pada 1 sampai 31/12. So bermaksud 12 bulan. Okay, so 1771 darab 12, awak akan dapat 21252. Okay, so dah boleh kira QE lah. Awak ambil RE tadi, residual expenditure. Awak tambah dengan monthly installment untuk tahun 2018. So, awak akan dapat dia punya QE untuk 2018. 19250 tambah 21252. Awak akan dapat QE dia sebanyak 40502. This one. This one adalah QE untuk 2018. Okay, so dah dapat QE. Dah boleh kira allowance lah. Okay, less initial allowance. Kenapa ada initial allowance? Okey, memang initial allowance kita akan bagi every year. Okey, macam biasa. 20% darab dengan 21252. Ini adalah 21252 adalah monthly installment. Yang ni ramai yang student salah. Awak pergi ambil QE. Okey. Jangan ambil QE. Jangan ambil QE. Ambil monthly installment. Okey. Ini adalah initial allowance. Okey. Initial allowance kita hanya bagi kepada jumlah pembayaran yang masih belum dapat QE. Sorry.
yang masih belum dapat allowance. Kalau awak ambil QE, 40,000 ni dah termasuk 19. This one. Kalau awak ambil QE, 40,502 ni dah termasuk daripada 2017. Sebab, okay, untuk 2017, kita dah bagi dah allowance, initial allowance. So, 19,250 ni memang tak entitled untuk dapat initial allowance dah. Kita dah kira dah pada tahun sebelum ni. So, 19,250 memang tak boleh claim initial allowance sebab kita dah claim daripada tahun lepas. So, sekarang ni yang kita boleh claim adalah installment pada tahun 2018 saja, iaitu 21,252. Yang ni kita tak boleh claim dah sebab kita dah ambil 2017 punya. Okey. So, kat sini boleh dikatakan initial allowance hanya terpakai untuk installment pada tahun tersebut. Okey. Okey, so kau kena ingat this one untuk initial allowance ni ambil monthly installment pada tahun tersebut Jangan ambil QE. Okey. Kita tak pakai dah QE sebenarnya untuk tahun seterusnya dalam hire purchase. Okey, seterusnya kita akan kira annual allowance. Okey, annual allowance macam biasa fixed 20%. Kita akan darab dengan monthly installment. This one adalah monthly installment. Installment pada tahun 2018. Okey, tambah dengan 32,084. Okey, 32,084 ni adalah awak akan ambil QE pada 2017. This one. Ambil yang ni. Okey, awak akan kira, awak akan ambil 32,084. Ini adalah QE pada 2017. Okay, kenapa ambil QE? Kenapa tak kira monthly installment je? Okey, kerana ini adalah annual allowance. Annual allowance kita dapat claim every year. Every year bermaksud QE untuk 2017 kita akan bawa kembali kepada 2018. Okey. QE 2017 kita akan tambah dengan monthly installment 2018. Okey, ini adalah annual allowance Kita dapat claim every year. Kalau initial allowance kita boleh claim setahun sekali sahaja. Okey, yang itu untuk aset biasa. Kalau aset hire purchase, kita hanya boleh claim setakat installment yang kita telah bayar pada tahun tersebut. Okey, alright. So ingat initial allowance awak darab dengan monthly installment tahun tersebut. Untuk annual allowance awak darab dengan monthly installment, awak tambah dengan QE pada tahun 2017. Okey, boleh. Alright. So 20% awak darab dengan 21,252 tambah dengan 32,084, awak akan dapat 10,667. Okey, so dah dapat jumlah ni 40502. Awak akan tolak dengan 4250. Awak akan tolak dengan 10,677. Awak akan dapat 25,585. Alright. Seterusnya kita akan tengok pada tahun 2019. Okey, untuk tahun 2019 soalan cakap dia dispose, dia telah menjual kereta tersebut. Okey, macam biasa kita akan kira 1 hari bulan 1 2019 sehingga 30 hari bulan 3 2019. Kenapa sampai 30? Sebab pada tarikh inilah dia jual kereta tersebut. Okey. So tarikh ini mewakili tarikh untuk 2019. Okey. So apabila tahun tersebut telah disposal, so kita tidak boleh kira initial allowance, tak boleh kira annual allowance. So bermaksud kita akan kira terus residual expenditure, kita akan kira terus disposal. So tiada allowance yang boleh kita kira untuk tahun disposal. Boleh faham
Okey, so macam biasa, kita akan kira residual expenditure pada tahun 2019 iaitu 25585 kita ambil daripada 2018 punya lah. Okey, turun bawah. Okey, seterusnya kita akan tolak dengan disposal. Okey, disposal ni awak kena kira ikut formula Walaupun soalan dah bagi berapa disposal, awak still kena kira semula. Okey, nak kira disposal adalah 100,000. 100,000 ni adalah restriction yang kita telah discuss tadi. This one. Okey, sebab apa 100,000? Sebab harga kos ni dia kurang daripada 150,000. So restrictionnya adalah sebanyak 100,000. Okey, so 100,000 restriction. Sebab apa? Sebab dia punya ni adalah kurang daripada 150,000. Dia punya kos adalah kurang daripada 150,000. So restriction adalah 1,000. Awak darab dengan jumlah disposal. Soalan dah bagi. Awak bahagi dengan kos. So awak akan dapat 77273. Okey. Alright. So macam biasa, awak ambil 25585 iaitu residual expenditure. Awak tolak dengan 77273. Awak akan dapat 51688. Okey. So 51688 kita akan tulis sebagai balancing charge. Kenapa balancing charge? Charge ni bermaksud awak untung Okey. Kalau awak confused, kalau awak tulis balancing allowance bermaksud awak rugi. Bermaksud jumlah residual expenditure ni okey, lagi rendah berbanding, lagi tinggi berbanding jumlah disposal. So awak rugilah. Okey, untuk this one, awak punya residual expenditure ni kira cost lah. Market value pada tahun tersebut 25,585. Tetapi awak jual dengan 77, so awak untung. So untung kita akan charge awak. Kalau awak rugi, kita akan bagi allowance kat awak. So kat sini akan jadi balancing allowance. Okey, paling simple kalau awak nak ingat, kalau dapat negatif, okey, kalau dapat negatif adalah BA, balancing allowance. Kalau dapat positif, BC, balancing charge. So this one adalah positif kan? Sorry, this one adalah negatif lah. Okay, sorry, this one adalah negatif. So negatif adalah, negatif balancing charge, positif balancing allowance. Okay, sorry. Okay, so kalau awak kira dapat negatif, ini adalah balancing charge. Bermaksud residual expenditure ni rendah. Okay, harga market value, kira market value lah, pada tahun 2019 awak kira adalah 25,000. Awak jual 77273. So awak akan dapat negatif lah. Bermaksud awak untung. So kalau untung, kita akan charge awak. Okay, kalau katakan sini adalah sebanyak 100,000, tolak 77, sudah akan dapat positif kan? Okay, yang tu bermaksud awak rugi. Sebab harga market adalah 100,000, awak jual 77, so awak dah rugi. So rugi tu kita akan bagi balancing allowance. Balancing allowance. Okay, boleh boleh faham Okay, kalau awak confused, awak tengok dekat sini je. Awak anggap ini adalah market value awak. Tiba-tiba awak jual, katakan market value awak sekarang 25,000. Awak jual 77. So maknanya awak akan dapat untung. So kalau dapat untung, kita akan charge. Okay, katakan kat sini ada 100. 100 awak jual 77,000. So awak dapat rugi. So kalau rugi, kita akan bagi allowance kat awak. Okay. Alright. So sedikit nota. Okay. So berkaitan dengan aset. Aset yang digunakan kurang daripada 2 tahun. Okay. Apabila ada soalan berkaitan dengan disposal,
Okey, awak kena consider berapa lamakah aset tersebut digunakan. Okey. Nak kira macam mana? Awak akan kira dia punya berapa bulan aset itu digunakan. Okey, awak boleh refer kat sini. Okey, 2017, 2018, 2019. Okey. Awak tengok kat sini, saya cakap duration of using a car, Honda CR-V. So, awak beli pada 1 Februari 8, 2017. Okey. Awak jual pada 30 hari bulan 3, 2019. Okey, so kalau untuk 2017, awak guna selama 5 bulan. Untuk 2018, awak guna selama 12 bulan. Untuk 2019, awak guna selama 3 bulan. Okey. Okey. So, awak tambahlah 5, tambah 12, tambah 3, akan dapat 20 bulan. So, 20 bulan bermaksud kurang daripada 24 bulan kan? Okey. So, kalau kurang 24 bulan, okey. So, tengok saya tulis. So, the asset was used less than 24 months. Hence, the asset was disposed within 20 months. Bermaksud less than 24 months. Iaitu 2 years. Kita kira dalam bentuk bulan lah, senang. Okay. Hence, all capital allowance will be clawed back up to RM27,751. Macam mana saya kira RM27,751 ni? Okey. Awak akan kira balik semua capital allowance yang ada. Okey, this one, initial allowance, tambah annual allowance, tambah initial allowance, tambah annual allowance. Okay, ada 4 semua allowance kan? Awak tambah, ada 417. Tambah 6417. This one untuk 2017. 2018 4250 tambah 106667. This one untuk 2018. Okey. This one untuk 2017. Okey. So awak tambah 2017, 2018, awak akan dapat 27751. Okey. Okey. So seterusnya sama tadi yang balancing allowance dan balancing charge. Okay, awak boleh refer kat sini. Dekat format ni, kalau balancing allowance, awak akan dapat positif. Kalau balancing charge, awak akan dapat bracket negatif. Okay. Alright. So, saya nak explain pasal restriction. Okay, restriction for motor vehicle. So, dengan syarat, kalau motor vehicle itu baru, dan bukan digunakan untuk urusan komersial, so dia ada restriction. Okay, kalau kos kurang daripada RM150,000, so ada restriction sebanyak RM100,000. Kalau kos tu lebih daripada RM150,000, kita akan restricted kepada RM50,000. Okay, kalau motor vehicle tu second hand, okey, beza kat sini, ini baru, ini second hand. So, kalau second hand dan bukan digunakan untuk komersial, kita restrict sebanyak RM50,000. Tanpa mengira berapa kos kenderaan tersebut. Asalkan dia second hand, so kita restrict terus kepada RM50,000. Okey, kalau dia bukan digunakan untuk komersial. Tetapi, kalau dia baru atau second hand, tetapi digunakan untuk komersial, so dia tak ada restriction. Okay. Alright. So, apa function restriction? Di mana kita boleh menggunakan restriction? Okay. Alright. Untuk restriction, okay, kita akan kira dekat sini. Nampak tak yang saya letak 2 bintang ni? Okay, ini adalah restriction. So, nak kira restriction, kita akan tambah deposit. Okay, deposit awak akan tambah dengan monthly installment 2017. Okay.
tambah lagi dengan monthly installment untuk 2018. This one. Okay, 21252. Okay. Okay, deposit tambah monthly installment 2017 tambah monthly installment 2018. Okay, so awak akan kira agak-agak lebih tak daripada 100. Okay. Okay, so cost 110 bermaksud dia less than 150k. So restriction limit tu 100k. Okay, settle. So jangan lebih restriction. Okay, ini adalah deposit. Okay, yang ini adalah 2017 punya monthly installment. Ini adalah 2018 punya monthly installment. So totalnya adalah 5336. Bermaksud dia masih lagi dalam 100. Dia tidak lebih daripada 100. So dia masih lagi kurang daripada 100. Kita boleh terima lah. Okey. So bermaksud jumlah deposit dan installment jangan lebih daripada 100. Kalau lebih daripada 100, stop setakat 100k. Bermaksud okey, deposit tambah installment 2017 tambah installment 2018, dia dah lebih 100. Okey, so kalau dah lebih 100, contohlah kan, kalau dah lebih 100, katakan awak tambah 25 7084 21252, lebih 100. Okey, so yang last ni 2018 punya installment ni kita akan limit. Okey, katakanlah contoh. Okey, contoh, saya bagi contoh Okey, kat sini sebanyak 50k. Okey. Kat sini sebanyak 30k. Okey. Kat sini sebanyak 30k. Okey. So 50k tambah 30k 80k. 80k tambah 30k 110. Kan? Okey. Kat sini contoh. Okey. So 50 tambah 30 tambah 30. So 110. So 110 melebih, telah lebih daripada 100. Okey. Lebih 100. Okey. So kita kena buang yang 10 ni. So 110 tolak 100. Tolak 100, so sama dengan 110k. So kena buang 10k. This one 10k kena buang. So buang kat mana? Buang kat sini. So maknanya 30k awak kena tolak 10k. So awak akan dapat sebanyak 20k sahaja. Okey. So bermaksud kat sini hanyalah installment kat sini. Awak tak boleh ambil 30k. Awak hanya boleh ambil, awak kena buat macam ni. Awak kena ambil 20k sahaja. Bermaksud jangan lebih 100. 50 tambah 30 tambah 20. 100 cukup. Jangan bagi lebih. So kalau lebih, yang installment yang last tu akan jadi mangsa. Awak kena tolak installment tersebut setakat 100. Okey, jangan bagi lebih. 100 sahaja. Okay, ini contoh je lah Okey. Okey, boleh faham Contoh 20,000 kalau lebih lah. Okey, bermaksud masa awak buat kiraan sampai 2018, awak dah kena kira dah restriction tu. Ia lebih ke tak? Okey, kalau awak kira satu
deposit tambah installment 2017 tambah installment 2015, dia lebih ke tak? Kalau dia tak lebih, so boleh proceed macam biasalah. Bermaksud 21252 ni awak still boleh pakai lah. Okey, sebab dia masih lagi dalam lingkungan 100. Tetapi kalau awak kira sampai 2018 ni dia dah melebihi 100, so memang kena restriction kat sini lah. Dekat sini yang tak lepas. So kena tolak setakat mana ia akan menjadikan gabungan 3 ni 100. So kat sini akan jadi mangsa lah. So tolak dekat sini. Okey, boleh Itu bermaksud restriction. Okay, for this question, dia masih lagi dalam lingkungan restriction 100k. So tidak masalah. Katakan kalau dia beli melebihi, katakan kat sini. Kalau kat sini dia beli melebihi 150,000. Katakan dia beli 160,000. So melebihi 150,000, bermaksud restriction ni hanya 50,000 saja. So kalau 50,000, kalau awak tambah deposit, tambah installment 2017, tambah installment 2018, confirm awak dah lebih daripada 50,000. Kan? Sebab tadi kita kira tadi sebanyak 53,000. So awak kena buang lagi 3,336. Iaitu kalau restriction dia sebanyak 50,000. So awak kena buang 3,336. Nak buang kat mana? So 3,336 tu awak kena buang kat sini lah. Buang kat sini. So bermaksud awak kena kira 2,1,252 tolak 3,336. So awak akan dapat jumlah tu lah. Awak akan letak sini. Okey. 2,1,252 awak akan tolak dengan 3,336. So jumlah ni akan letak sini. Kalau restriction adalah 50,000. Okey. Alright, boleh faham Okey, so nanti kalau ada apa-apa masalah, so boleh tanya saya Okey. Sebab restriction sebenarnya tak susah, cuma awak kena berhati-hati saja. Okey, so saya padam lah. Nanti kan takut ada yang pening pula, kenapa ada 50 kat tepi ni. Jenuh saya nak menjawab pula lagi. Okey. So itu saja untuk explanation capital allowance hire purchase. So any question boleh tanya kepada saya. Okey, terima kasih.